7, 6, 5. Okey. Baik, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Malam ini besok nak bekerja saudara. Jangan lupa. Apa khabar saudara Ilyas Muhammad? Doa saya anda sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Zamari LC, terima kasih saban malam menemani saya. Kita juga Hani Abdullah. Malam ini kita bicara apa ya? Kadang-kadang teringat tu apa yang kita nak berbicarakan malam ini. Tapi saudara Syed Abdul Hakim dan Jaafar dari Singapura, Hani Abdullah, Muhammad Faridun, Syed Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, Raja Kamal Raja Baizian, apa khabarku? Moga sihatku. Semoga sihat walafiat. Malam ini tajuk kita, apa dia tajuk kita malam ni? Dia berlaga punya saudara. Segalanya kian tersingkap saudara. Segalanya kian tersingkap. Kita tengok apa yang patut. Pak Chu, apa khabar Pak Chu? Dari Langkap. Saudara Hasna Jaafar, Richard Bakri. Itu juga Mustafa Ilyas, Muhammad Kapli. Nak tengok TikTok je dia. Saudara Kamisan Dahlan. Saudara. Ali Aja. Waalaikumsalam. Saudara Rosni Korengot dari Sarawak, saudara Abu Samah dari Puchong 2 hadir. Terima kasih. Doa saudara Syed Abdul Hakim dari Jaafar dari Singapura, dia mohon kepada Allah agar kita semua dalam baik-baik, sihat sejahtera, barakah dan dirahmati Allah. Puan Salimah Saleh, apa khabar? Ruby Din, Hamidah Kamat, Puan Nurfisyah Idris dari Kuala Kangsar, saudara Abu Nem, saudara Maruzik Yasid, saudara Jujika. Baik saudara, kalau nak disantuni satu persatu, naya nanti. Hari ini hari Ahad tanggal 28 Januari 2024 dan tinggal 44 hari je lagi untuk kita menuju sinar Ramadan. Tak lama, 44 hari. Tutek sampailah nanti saudara. Dan kita harus berdoa pada Allah SWT supaya dapat mempertemukan kita dengan sinar Ramadan. Dalam waktu yang sama, berhati-hati saudara, musim-musim banjir begini, virus sebut masih ada lagi. Kita sudah masuk hari yang ke-1405 hari. 1405 hari, virus sebut masih lagi menjalar dan mengancam. Jadi, pastikan anda lakukan penjarakan sosial, pastikan kita melakukan kebersihan bila keluar rumah, kita jaga diri kita jaga keluarga kita, saudara. Baik, saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Perlu saya jelaskan, saya bukan da'i, saya juga bukanlah ustaz yang bertauliah. Ini merupakan kiriman teman-teman yang saya baca, ini elok untuk kita perkongsian bersama, saudara. Kerana Imam Al-Ghazali telah pun menggariskan dan menerangkan dengan panjang lebar sebab-sebab yang mendorongkan seseorang itu melakukan perbuatan mengumpat. Antaranya disebabkan dia marah dan juga merasa dendam. Jadi perasaan dendam dan dengki menjadi pendorong yang kuat kepada perbuatan untuk mengumpat. Perbuatan mengumpat juga terdorong daripada pengaruh teman-teman. Biasanya dalam pergaulan, kerana orang terlibat akan membantu dan menukuk tambah perkara yang diperkatakan. Sebab itu jangan lupa saudara, amaran mengumpat terdapat dalam surah Al-Hujrah ayat yang ke-6. Hayati saudara, maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah ia. Selidikilah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu sehingga menjadikan kamu menyesal apa yang telah kamu lakukan. Jadi daripada ayat ini saudara dapat difahami bahawa seseorang itu jangan mudah membenarkan sesuatu berita yang disampaikan. Apatah lagi jika orang menyampaikan itu orang fasik. Selalunya orang fasik ni dia berbohong dan bersungguh-sungguh supaya kata-katanya dipercayai. Oleh itu saudara, berhati-hati bila kita berkawan. Jauhilah mereka yang suka mengumpat atau mengada-adakan cerita. Ataupun suka bermegah-megah dengan kelebihan dan keistimewaan diri serta memburukkan orang lain. Dan dia selalunya menganggap
orang yang diumpat mengatasi dirinya. Jadi oleh itu saudara, kawallah lidah kita bila bercakap dan sentiasa ingat Allah memurkai perbuatan suka mengumpat. Ya, Saudara Ismail Manap, Saudara Hamzah Hussein, Saudara Kufri Zul, Lee Sik, Saudara Muhammad Asridin dari Kuantan, Zulkarnain Harun, Faizal Acoy. Kita juga ajah comel-comel. Selamat malam, saudara. Kita santun sedikit. Ini mutiara kata ini kiriman sahabat saya, Datuk Syed Ali, mantan Ketua UMNO bahagian Ceras. Dan dia dah bersuara dalam politik dah. Tapi dia selalu menghantar kiriman pada saya yang merupakan mutiara kata yang agak menarik untuk kita hayati bersama. Katanya, setiap mereka yang ikhlas pada ketentuan ilahi tidak akan kecewa atau marah andai nasihat maupun tegurannya tidak diterima. Namun, dia tetap bersyukur kerana telah pun menyampaikan pesanan ataupun teguran. Ingat saya, setiap mereka yang ikhlas pada ketentuan ilahi tidak akan kecewa atau merasa marah andainya nasihat maupun tegurannya tidak diterima. Tapi dia tetap bersyukur kerana telah pun menyampaikan pesanan ataupun teguran. Terima kasih Datuk Syed Ali atas kiriman mutiara kata untuk pengayatan kita bersama dan menjadi pegangan kehidupan kita, saudara. Kita harus saling pesan berpesan, tegur menegur. Saya lain tak ada, saudara. Saya tetap mengingatkan pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang seandainya wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam mana-mana channel, tidak ada masalah bagi saya. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan kemudian anda masukkan dalam channel. Kerana saya tak mampu untuk memantaunya, saudara. Ini perlu saya beri peringatan. Kerana pencerahan ini banyak berbau politik dan bila saya memberi pencerahan atau memberi pandangan, kita mesti memegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Itu prinsipnya, saudara. Kalau anda nak santuni, nak hantar kiriman, tak ada masalah. Gunakanlah bahasa-bahasa yang baik kerana kita adalah warga cinta damai yang menyantuni setiap persoalan secara harmonis. Ingat saudara, ini perlu saya pesankan setiap kali saya live sendirian, peguam saya akan minta saya menyatakan. Kerana kadang-kadang orang potong masuk dalam macam-macam channel. Kadang-kadang lari dia maksudnya. Baik saudara, laporan kaji cuaca tidak dapat saya berikan kerana tidak ada laporan kaji cuaca daripada Jabatan Kaji Cuaca. Cuma yang ada adalah laporan bagaimana di Kuching. Di Kuching, Sarawak, dikabarkan bahawa hujan lebat telah melanda keseluruhan bandaraya itu sejak awal pagi tadi. Ini menyebabkan beberapa kawasan terkena banjir kilat. Antara kawasan dilanda banjir kilat adalah Pusat Bandaraya, Matang Jaya, Tabuan serta beberapa kawasan di Batu Kawa. Bagaimanapun setakat ini tiadalah rumah yang tenggelami air, cuma dia banyak air itu bertakung di atas jalan raya. Di 4 buah negeri itu di Terengganu, Pahang, Kelantan dan Johor, setakat pagi tadi jumlah mangsa banjir yang berada di pusat pemindahan sementara adalah 1,684 orang. Artinya saudara, banjir masih lagi reda tapi belum susut. Sebab itu teman-teman harus berhati-hati kalau ada hujan berlarutan. Kalau diminta pindah, pindahlah. Jagalah keselamatan diri anda. Kerana Johor saat ini merekodkan 235 mangsa. Saudara, Johor 235 mangsa. Laporan kaji cuaca ada ni amaran hujan berterusan sehingga 31 Januari, saudara. Tapi macam mana pun besok saya akan bacakanlah, saudara. Di Kota Tinggi, Mersing, Kelantan terdapat 43 mangsa, Pahang 28 mangsa. Tinjauan di stesen telemetri iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran mendapati beberapa sungai masih berada pada paras bahaya di Johor, di Kedah, Pahang, Perlis, Sabah, Selangor dan Terengganu. Dalam banjir ini, walaupun Johor ada banjir, tapi saudara, nampaknya kehidupan masih diteruskan, urusan-urusan kerajaan mesti diteruskan. Teman-teman yang berada di pusat pindahan sementara, bersyukurlah kerana NADMA telah pun menyiapkan pusat pindahan sementara yang saya nampak begitu cukup sempurna. Ada tempat tidur, ada makan dan sebagainya. Bersyukurlah
atas usaha-usaha murni kerajaan. Kerana Nadma sekarang ini berada di bawah pimpinan Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab itu orang marah dia pun marahlah, tetapi dia menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Saudara, saya mendapat liputan berita dari Johor. Di Johor, Tuanku Mahkota Johor iaitu Tunku Ismail Sultan Ibrahim hari ini dimasyhurkan sebagai pemangku Sultan Johor mulai hari ini. Pelantikan itu telah pun diperkenankan oleh Duli Yang Mulia Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar dengan nasihat Jemaah Majlis Diraja Johor dan kuasa serta kendak fasa 9 dalam kurungan 1 dan dalam kurungan 3 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor. Yang di-Pertua Jemaah Majlis Diraja Johor iaitu Datuk Abdul Rahim Ramli berkata, pelantikan itu berterusan selama Sultan Ibrahim menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong. Sultan Ibrahim, Sultan Yang Tuan bagi negeri dan jajahan takluk Johor Darul Takzim dengan nasihat Jemaah Majlis Raja dan kuasa serta kendak fasa 9 dalam kurungan 1, dalam kurungan D dan kurungan 3 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895 telah berkenan melantik waris takhta Kerajaan Johor iaitu Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim sebagai pemangku Sultan Johor. Daulat tuanku, semoga Johor bertambah lagi lah cerianya, bertambah lagi aman, makmur di bawah limpah Duli Yang Mulia tuanku. Kerana baginda Tuanku Sultan akan berangkat besok ke lusa akan berada di Kuala Lumpur untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong. Sebenarnya itu saudara di Sarawak. Kabarnya di Sarawak sejak semalam bekas Yang di-Pertua Dewan Negara iaitu Tun Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar telah pun dilantik sebagai Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri, Yang di-Pertua Negeri Sarawak, bukan Dewan Undangan Negeri saja, sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak yang ke-8 berkuat kuasa pada 26 Januari, saudara. Beliau menerima surat cara pelantikan daripada Tuan Agong Sultan Abdullah Ritayuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam istiadat pengurniaan surat cara pelantikan Yang di-Pertua Negeri Sarawak di Balai Rung Kecil Istana Negara Kuala Lumpur semalam, saudara. Tun Wan Junaidi berusia 77 tahun dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak mengikut Perkara 1 Perlembagaan Negeri Sarawak bagi tempoh 4 tahun bermula 26 Januari sehinggalah 26 Januari 2028. Pelantikan Tun Wan Junaidi adalah bagi menggantikan Tun Abdul Taib Mahmud yang menyandang jawatan itu selama 3 penggal bermula 1 Mac 2014. Kita mendoakan Dirgahayu Sarawak agar Tun Junaidi dapat memimpin negeri Sarawak. Sarawak negeri bumi kenyalang, bertambah makmur dengan rakyatnya, bekerja keras untuk memakmurkan warganya. Syabas. Baik, saudara, dalam keadaan begitu saya mendapat tahu bahawa 2 hari lepas sejak semalam pembayaran sumbangan tunai rahmah, saudara, yang bermula pada 21 Januari, mana besok, saudara, sejumlah 8.2 juta penerima yang berdaftar dalam pengkalan data SDR. Menurut Kementerian Kewangan, yang maklumkan pembayaran itu akan dibuat kepada penerima melalui pengkreditan ke akaun bank atau secara tunai melalui Bank Simpanan Nasional secara berperingkat mengikut kategori kelayakan SDR. Kerajaan telah pun menaikkan bayaran SDR fasa 1 kepada RM500 bagi penerima kategori isi rumah berbanding bayaran maksima RM300. Apa nak lagi, saudara? Tang mana yang dikatakan gagalnya, saya pun tak faham. Bagi fasa pertama, penerima kategori ini isi rumah berpendapatan RM2,500. Ke bawah akan menerima RM500. Bagi isi rumah berpendapatan RM2,500 hingga RM5,000, menerima RM100 hingga RM300. Manakala warga emas tidak dilupakan. Kalau warga emas itu tiada pasangan ataupun golongan bujang, masing-masing menerima antara RM150 dan RM100. Begitulah, saudara, murninya pimpinan negara untuk membantu rakyatnya dalam menangani situasi ekonomi negara yang sebegini, saudara. Baik, saudara. Itu di negara kita dan masuk khabar dari Gaza. Ini penting juga sebab bulan puasa dah dekat.
Di saat bulan-bulan Rejab, bulan Syakban, sebenarnya bulan-bulan ini kita dilarangkan berperang. Tapi kekejaman Zionis masih lagi menghantui dan mereka masih lagi membelasah warga Palestin. Khabar dari Gaza, saya menerima bagaimana atas permintaan Palestin, Majlis Liga Arab akan mengadakan sesi luar biasa di peringkat perwakilan tetapnya. Hari ini, saudara, mesyuarat dipengusikan oleh Maghribi, wakil tetap Palestin ke Liga Arab, itu Duta Besar Muhannad Aqlub dalam kenyataan berkata, sesi luar biasa itu akan diadakan untuk merumuskan pendirian Bersatu Arab terhadap langkah sementara yang dikeluarkan oleh Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ terhadap Israel. Katanya permintaan Palestin telah diselaraskan dengan Maghribi. Presiden bagi sesi ke-160 Liga Arab di peringkat menteri bersama Jordan dan Mesir dan mendapat sokongan negara-negara anggota organisasi PAN Arab yang berpengkalan di Kairah. Jadi kebanyakan pemimpin negara-negara Arab sudah pun semakin gusar melihat peperangan masih berlanjutan, masih berlarutan di bumi Gaza, saudara. Dan saya mendapat laporan ribuan orang awam saat ini terperangkap di selatan Gaza apabila pengeboman dan pertempuran antara Israel dan pejuang Palestin semalam selama sehari, iaitu sehari selepas Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan Israel mesti menghalang tindakan pembunuhan beramai-ramai ataupun genosid. Nampak gayanya walaupun Mahkamah Keadilan Antarabangsa sudah memutuskan, tapi nampak gayanya mereka masih lagi dengan keangkuhan melontarkan bom, meledakkan bom. Ternyatalah orang Zionis ini terlalu dahagakan darah rakyat Palestin, saya. Dan kabarnya Hospital Nazir Khan Younis yang merupakan terbesar di bandar juga dikepung. Doktor Without Borders katanya kapasiti pembedahan hampir tidak wujud lagi. Perkhidmatan perubatan di hospital lumpuh dan runtuh. Serangan dilakukan oleh selepas ICJ. Selepas Mahkamah Antarabangsa memutuskan Israel mesti menghalang kemungkinan tindakan genosid atau pembunuhan beramai-ramai dalam perangnya. Bagaimanapun, kita boleh lihat tu ICJ tidak mengarahkan gencatan senjata. Namun Israel mestilah memudahkan bantuan kemanusiaan yang diperlukan segera. Itu keadaannya di Gaza sekarang, saudara. Saya minta kita berdoalah pada Allah SWT agar segeralah ditamatkan peperangan ni. Tak mampu kita melihat kekejaman dilakukan terhadap saudara-saudara kita di Gaza, saudara. Saya balik kepada negara kita. 2 hari lepas, itu pada 26 Januari, mesyuarat Majlis Kerja Tinggi UMNO telah pun berlangsung pada waktu malam. Saya tak dapat menerima ulasan kerana semalam saya menerima tetamu daripada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Wilayah. Dan dalam mesyuarat tersebut, mesyuarat Majlis Tinggi merakamkan penghargaan kepada Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Malaysia yang secara konsisten memperjuangkan nasib rakyat Palestin. Kemudian tarikh-tarikh untuk mengadakan persidangan tahunan UMNO, cawangan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian dan perhimpunan UMNO pada tahun 2024 lah seperti berikut, telah pun diputuskan. Persidangan UMNO cawangan-cawangan bermula 22 hingga 2 Jun 2024. Mesyuarat perwakilan UMNO bahagian untuk wanita UMNO bahagian, Pergerakan Pemuda UMNO bahagian dan Pergerakan Putih UMNO bahagian dari 21 sehinggalah 29 Julai 2024. Sementara Perhimpunan Agung UMNO akan diadakan selama 3 hari dari 21 hingga 24 Ogos. UMNO melalui Majlis Ekonomi dan Kewangan yang dipengusikan oleh Datuk Seri Johari Ghani akan mengadakan kolokium Kongres Ekonomi Putra pada 3 Februari bertempat di Dewan PWTC untuk membentangkan apakah isu-isu yang akan dibawa dalam Kongres Ekonomi Bumiputera yang bakal dianjurkan pada 29 Februari 1 dan 2 hari bulan Mac 2024 nanti, saudara. Mesyuarat juga turut membincangkan mengenai memorandum tuntutan rakan-rakan pengantar syarikat penyedia makanan, pengantar barangan, iaitu P-Hailing, GrabFood. Mesyuarat juga sebelah suara bersetuju untuk meminta kerajaan menubuhkan Suruhanjaya Ekonomi GIT
Ekonomi gig ini termasuklah segala memesan barang. Bukan hanya tertumpu pada anak-anak muda yang bawa motor Grab, tidak saya. Segala-galanya ekonomi gig ini yang digunakan melalui guna internet ini, maka perlu ada Suruhanjaya untuk mengkaji dan mengawasi supaya kepentingan rakyat terpelihara. Itulah yang dibincangkan oleh Majlis Tinggi UMNO 2 hari lalu, saudara. Tak ada pula nak kata pemecatan itu dan ini, tak ada. Alhamdulillah, saya melihat dari segi laporan-laporan saya terima, UMNO sudah pun semakin mantap, saudara. Semakin mantap sebab kumpulan-kumpulan parasit sudah pun semakin terusir daripada rumah agam UMNO. Sesuatu yang agak menarik sejak 2-3 hari ini, saudara, saya berhubung dengan Datuk Sri Syed Husin sebelum beliau berangkat ke kota London melihat anaknya di sana yang masih belajar di sana. Saya bertanyakan kesahihan apabila beliau mengatakan seramai 10 orang lagi ahli parlimen dari Parti Bersatu. Sekarang ni dah 6 orang, saudara. 6 orang sudah pun menzahirkan sokongan termasuk beliau sendiri dan katanya ada 10 orang yang akan mengumumkan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selaku ahli parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Husin, Syed Hafiz mendakwa 5 ahli parlimen itu dari utara, iaitu di Kedah, Pulau Pinang dan Perak. 3 dari Pantai Timur, iaitu Kelantan, Terengganu dan Pahang, serta 2 lagi dari Selangor dan 1 dari Melaka. Itu adalah keputusan yang dibuat oleh ahli parlimen berkenaan kerana mereka kecewa dengan parti yang tidak lagi diri mereka dihargai ataupun dijaga oleh pimpinannya. Sehingga saat ini, saudara, Bersatu sudah mula katanya tidak ada arah tuju. Jarang mereka mengajak ahli parlimennya berbincang bagaimana mau mengekalkan kebajikan rakyat di kawasan mereka. Kewangan menjadi masalah yang begitu meruncing. Jadi kalau jika parti tidak stabil dan parti tak mau mengambil perhatian kepada untung nasib ahli-ahli parlimen yang diberi mandat oleh rakyat, kata Datuk Syed Husin, macam mana mereka mau berfungsi? Secara setakat ini 6 ahli parlimen Bersatu sudah pun secara terbuka menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu selaku beliau sendiri Syed Abu Husin, kemudian saudara Zahari Kecik mewakili ahli parlimen Jeli, ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim, ahli parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain, Datuk Syuhali Abdul Rahman, ahli parlimen Labuan, dan yang terbaru iaitu ahli parlimen Tanjung Karang Datuk Dr. Zulkafli Hanafi. Sebab itu beliau mendakwa bahawa 10 orang lagi akan masuk, akan menyertai golongan mereka menjadikan 16 orang. Kalau 16 orang, 10 sekarang ni dengan ada 6 orang tu sudah 153, masuk 10 lagi, 163. Apa lagi? Tinggal pada Perikatan Nasional. Sebab itu saya dipahamkan. Hari ini tak tahulah bahawa Parti Peribumi Bersatu mengadakan mesyuarat majlis tinggi mereka. Saya tak mau ambil pot pun, saudara. Tetapi saya dipahamkan bahawa ada wujud perbalahan di kalangan mereka. Jadi kadang gini saya melihat bahawa untung nasib Parti Bersatu sudah semakin hampir untuk dibubarkan. Kalau tak kena gaya, saudara. Jadi terdapat sekumpulan ahli parlimen yang dipilih oleh rakyat, mereka akan mengisytiharkan keluar daripada parti. Katanya, itu gerakan pertama, wujud kumpulan pemimpin sedang menggerakkan usaha untuk menyingkirkan pemimpin mereka sendiri. Allah. Saling jatuh-menjatuh, saudara. Kemudian katanya ada disediakan 1-2 orang untuk mengambil alih jawatan Presiden Parti. Kemudian terdapat juga gerakan kedua, iaitu yang akan keluar beramai-ramai dari Bersatu dan menubuhkan parti baru. Pun ada. Ini adalah yang saya dapat perkabarannya. Jadi saya pun tak mau cakap lebih lah tentang parti tersebut. Tetapi bagaimana menurut Datuk Kamarudin, pasal Datuk Kamarudin Makno ni, beliau dulu rakan akrab pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Zaman waktu dalam pemuda UMNO dulu, saya beliau adalah antara ketua pemuda Pasir Putih. Tapi katanya dia, saya cuba bila kenyataan dia hari ini, saya kata, yalah, politik ni kadang-kadang boleh memisahkan sahabat dan kawan. Jadi katanya Parti Peribumi Bersatu Malaysia Kelantan, beliau yakin 3 ahli parlimen negeri itu tidak akan menyatakan sokongan mereka
terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apakah ini merupakan lontaran kata-kata sahaja tanpa sambutan? Tak tahulah saya. Sebab Datuk Kamarudin Makno ni dulu adalah antara orang kuat yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tiba-tiba dibuat kenyataan begitu, saya timbul persoalan. Saya. Kemudian Pengurusi Bersatu selaku Pengurusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamarudin Makno memberi jaminan katanya dan menepis dakwaan Ahli Parlimen Bukit Gantang, Datuk Syed Abu Hussein. Dia katanya Kelantan punya 5 Ahli Parlimen. Itu dari Parti Bersatu, iaitu Ahli Parlimen Ketereh, Datuk Clear Makno, yang sebenar-benarnya sudah semakin kencang angin mengatakan dia juga dalam suasana mungkin mengikut arus teman-teman yang 6 orang tu saya untuk menyatakan sokongan pada Datuk Anwar Ibrahim. Begitu juga dengan Datuk Seri Ikmal Hisham Abdul Aziz dari Tanah Merah. Ikmal Hisham ni bekas Timbalan Menteri Pertahanan dan ahli perniagaan. Jadi kalau nak jaga kepentingan perniagaan dan sebagainya, saya tidak nampak bahawa dia tidak akan bersama-sama untuk menyertai 6 orang itu untuk menyatakan sokongan. Saya nampak bahawa Datuk Seri Ikmal Hisham ni juga dari Ahli Parlimen Tanah Merah. Begitu juga dengan cuma yang ini di Machang ni bagi saya tak adalah. Machang ni tu Wan Ahmad Faisal. Kalau dia kata dia sokong pun saya ingat pimpinan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dia pandang tak pandang saja. Sebab itu kata Datuk Seri Kamarudin, keadaan sekarang ini suasananya agak celaru dalam Parti Pribumi, dan saya dipahamkan hari ini mereka adakan mesyuarat Majlis Tinggi. Apa yang dibincangkan belum dah tahu lagi. Malahan malam tadi heboh, saya pun terkejut bila mengatakan bahawa Setiausaha Agung akan mengadakan sidang media. Saya tunggu juga, sampai saat ini belum ada lagi. Jaka Linglung satu goyang sudah. Midin ambil alih Ketua Pembangkang. Jamin Setiausaha, Hamzah dah takkan benar dan dah letakkan benar. Tak tahulah saudara bagaimana apa yang berlaku dalam sana, belum lagi. Mungkin saudara besok mungkin saya beri ulasan apa yang berlaku, sebab sehingga saat ini saya belum menerima perkabarannya. Saya tidak mahu membuat andaian, tetapi apa yang saya dengar kabarnya agak panas juga saya. Saudara Muhammad Shah dia kata, abah kau mana lama hilang, wallahu a'lam bisawab. Saudara Dijah, Saudara Zainal Pinar, saudara. Dan saya dipahamkan juga bahawa kedudukan Azmin Ali dengan Pejanya, mereka sama-sama mereka ada saling itulah, kalau pengkhianat itu, maka dia tidak akan lupa untuk terus melakukan pengkhianatan kepada teman-teman yang lain. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Saudara Mat Sepanajaya. Jangan kita warga UMNO tak usah fikirlah. Terus maju ke depan. Macam mana yang disarankan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata UMNO terus bangkit terus. Tak perlu lagi. Malahan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah berpesan. Ahli-ahli UMNO peringkat akar umbi tangani sekarang ni. Jelaskan kepada warga akar umbi. Rasa itu kedudukan politik semasa. Bagaimana pula dengan perkabaran? Ini lagi panas saja. Segala-galanya sudah mula tersingkap. Apabila saya dipahamkan bahawa Suruhanjaya Pencegah Rasuah sudah pun melakukan membuka kertas siasatan, dan katanya dia memanggil seorang lagi anak Dr. Mahathir, iaitu Saudara Tan Sri Mokzani, yang dipanggil oleh SPRM. Demikian perkara itu disahkan oleh Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki kepada Berita Harian semalam. Menurut laporan itu, Mokzani hadir ke Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 11 pagi dan dipercayai berhubung tentang pengisytiharan harta. Beliau disiasat mengikut Akta SPRM 2009 dan Akta Pencegahan Penggunaan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram, iaitu AMLA TFPUAA. Banyaklah dibaca. Saya rasa dalam keadaan sukar ni, kalau tuduhan AMLA, itu susah nak jawab. Sukar saudara. Sebab dalam AMLA ni dia berbeza sikit.
Iaitu siapa-siapa yang dituduh dia buat amla, dia kena membuktikan dia tak bersalah. Bukan mahkamah yang akan mencari dia. Bila amla ni tuduh aja dah mula bahawa dia harus mempertahankan dirinya tidak bersalah. Sebab dalam sistem kita pentadbiran undang-undang kita, Westminster Rule ni, kita no one is guilty, tidak ada siapa pun dianggap bersalah melainkan setelah dibuktikan oleh mahkamah. Tapi dalam tuduhan amla, kalau tak silap saya, dia kena membuktikan dia tak bersalah. Itu yang berat sikit lah saudara. Bagi sebab itu nampak gayanya semakin meroyan lah saudara. Semakin meroyan lagilah Dr. Mahathir. Dah 2 orang anak dia kena siasat. Saya dipahamkan ada 2 lagi. Iaitu mantan Menteri Besar, Saudara Mukris. Ya, begitu juga dengan ini anak dia yang perempuan, Datuk Sri Marina. Itu keadaannya. Sebab itu mungkin kerana itulah saya selalu mengatakan seperti kifarah saya. Sebab dulu dia pernah berbalah. Hari ini cari punya cari, saudara boleh buka. Dalam boleh Google, pergi cari. Dalam Google, dalam internet, tekan di situ surat Dr. Mahathir kepada Tengku Abdul Rahman. Sewaktu Tengku Abdul Rahman menjadi Perdana Menteri. Jangan lupa saudara. Saya tadi tekan menyatikan, saya dapati ada satu surat. Saya akan baca setengah saja sebab saya nampak kadang-kadang isu ini agak sensitif. Saya baca yang penting-penting saja. Ini surat Dr. Mahathir kepada Tengku Abdul Rahman yang membuatkan akhirnya Tengku mengambil keputusan meletak jawatan saudara. Atas serangan. Di mana surat ini diedarkan. Sebenarnya surat ini sepatutnya bercorak peribadi. Surat ini daripada Dr. Mahathir kepada Tengku Abdul Rahman. Bertarikh 17 Jun 1969. Mungkin anak-anak muda tak dapat melihat, tapi saya katakan kalau nak baca, buka dalam Google, tekan di situ surat Dr. Mahathir kepada Tengku Abdul Rahman. Bertarikh 17 Jun 1969. Antara kata-katanya saudara, saya nak baca sedikit je lah saudara, go through. Yang teramat mulia Tunku. Patik berasa duka cita kerana tujuan Patik membuat kenyataan kepada akhbar telah disalahfaham oleh Yang Teramat Mulia Tunku. Sebenarnya tujuan Patik samalah juga dengan tujuan Tengku, iaitu untuk menyelamatkan negara daripada bahaya yang mengancamnya. Sama sekarang. Ceritanya sama. Apa yang dia lakukan sekarang ni kononnya nak menyelamatkan negara. Jadi pendapat-pendapat Tengku berasaskan pada cerita-cerita yang dibawa kepada telinga Tunku oleh orang-orang yang mengelilingi Tunku yang cuma suka bercerita pada Tunku perkara-perkara yang mereka fikir Tunku suka atau patut dengar saja. Benarkanlah Patik bercerita berkenaan dengan keadaan, fikiran dan pendapat-pendapat rakyat yang sebenarnya supaya Tunku dapat faham tujuan Patik membuat kenyataan yang ditegur itu. Jadi saya nampak, saya baca tu, saya tengok kenyataan dia hari ini. Tak banyak lagi saya. Sebab itu yang mula Tengku Abdul Rahman sebelum mengembuskan nafas akhirnya, Tunku bercakap. Orang kata from his last breath. Tunku mengatakan bahawa Dr. Mahathir pernah mengkhianatinya. Dan sekarang ni Dr. Mahathir sudah pun berbalah pula dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini antaranya dia kata Tengku patut dengarlah. Biarlah dia cerita. Dia kata sebenarnya Tengku ni antaranya selalu bertolak ansur, iaitu memberi muka kepada orang-orang bukan Melayu. Itu jadi saya gelak lah. Orang bukan Melayu menganggap Tengku dan kerajaan perikatan, waktu kerajaan perikatan sebagai pengecut dan lembah dan boleh ditolak ke sana kemari. Sebab itu mereka tak takut lagi menolak perikatan dan orang Melayu pula tidak ingin kepada perikatan. Itu cara dia. Yang membuat tuntutan supaya matlamatnya supaya Tengku berundur je saudara. Isi kandung surat tu. Dan nampak saudara ya. Dia kata Patik mohon maaf, tapi Patik ingin sampaikan perasaan orang-orang Melayu kepada Yang Teramat Mulia Tengku sebenarnya. Orang Melayu sekarang, baik PAS, baik UMNO, betul-betul benci pada Tengku.
Macam sekarang lah saudara. Rakyat benci kepada PMX. Terutamanya orang-orang yang dihidangkan oleh Bukan Melayu. Mereka kata Tunku cuma ingin dikenal sebagai the happy Prime Minister. Hari ini dia menuduh pula bukan the happy Prime Minister pada Anwar Ibrahim, tetapi rejim Anwar Ibrahim. Saya baca sikit saja, banyak benda yang itu kadang agak sensitif dan saya boleh baca dalam dia punya catatan tu. Dia menuduh bahawa Tengku nak jadi happy Prime Minister. Ada catatan dia. Dia kata, Patik harap Yang Mulia Tengku janganlah menipu diri dengan berkata satu hari mereka akan bersyukur dengan perbuatan saya. Takkan yang seorang itu selalu betul dan yang banyak selalu salah. Patik ingin sampai kepada Tengku fikiran rakyat sebenarnya, iaitu masa telah lampau untuk Tengku bersara dari menjadi Perdana Menteri dan Ketua UMNO. Jadi Dr. Mahathir dia kata bahawa Tengku Abdul Rahman waktu janganlah menipu diri dengan berkata satu hari nanti mereka akan bersyukur dengan perbuatan saya. Takkan yang seorang itu selalu betul dan yang banyak selalu salah. Jadi saya katakan sekarang ni, apa yang diluahkan olehnya daripada tahun 1969 sudah pun kembali pada dirinya. Itu gambaran. Saya boleh bacalah saudara. Dan dalam waktu yang sama saudara, pada 9 Julai juga saudara boleh cari dalam dalam internet, dalam Google saudara, pada tanggal 9 Julai 2017. Itu tanda saya akan dapat melihat lebih cerah lagi, lebih jelas lagi perbalahan Dr. Mahathir dengan Tengku Abdul Rahman. Sebab itu saya kata segalanya tersingkap sekarang. Apabila waktu itu utusan Melayu waktu itu, utusan Malaysia menyiarkan kritikan Tengku Abdul Rahman terhadap Dr. Mahathir. Katanya Malaysia Kini pada 9 Julai juga ada menyiarkan, ini Malaysia Kini pula, pada 9 Julai ada menyiarkan catatan yang agak menarik berhubung dengan sengketa antara Tengku Abdul Rahman dan Dr. Mahathir. Antaranya Malaysia Kini mencatatkan, bukan usaha Malaysia saja, Malaysia Kini, 9 Julai 2017. Catatannya, ketika kemelut Perdana Menteri Sri Najib Razak dan Dr. Mahathir semakin meruncing, utusan mengambil pendekatan menyiarkan kembali temu bual bersama dengan Tengku Abdul Rahman. Video yang dimuat naik di laman atas talian akhbar berkenaan dipercayai dirakamkan ketika tahun 1988 berhubung surat terbuka Dr. Mahathir kepada Perdana Menteri pertama. Dalam video selama kira-kira 2 minit itu, Tengku Abdul Rahman menceritakan surat yang ditulis Dr. Mahathir pada pertengahan 1969 itu menyebabkan bapa kemerdekaan itu dibenci oleh orang-orang Melayu. Malah Tengku turut menceritakan bahawa Dr. Mahathir menyalahkannya ekoran rusuhan tragedi 13 Mei. Saya ini dibenci oleh semua orang Melayu. Dibenci oleh pegawai kerajaan, dibenci oleh askar, dibenci oleh polis dan sebagainya. Di sini nampaknya caranya, tujuannya nak bagi orang semua benci pada saya. Buang saya dan ubahkan pemerintahan Malaya ni. Dia menunjuk pada Dr. Mahathir, kata saya ini pro-Cina. Saya berjuang begitu lama, begitu susah dan begitu payah. Susah payah. Adakah dengan untuk mengangkat orang-orang Cina? Dia kata saya pro. Saya buat itu bagi orang-orang bukan Melayu. Macam-macam lah dia kata. Jadi ditunjuk di situ khianatnya. Jadi Tengku mengatakan Dr. Mahathir melakukan khianat terhadap pimpinannya. Kalau dia sendiri, tentu dia buat macam sekarang ni. Bubuh dalam penjara. Masuk tahan orang itu. Tahan orang ini. Tahan surat khabar katanya lagi merujuk pada tindakan Dr. Mahathir dalam Ops Lalang. Jadi artinya sekarang saudara, apa yang berlaku hari ini bila Dr. Mahathir mengatakan bahawa Dr. Anwar Ibrahim rejim berlaku zalim, maka apa yang dinyatakan oleh Tengku begitu jelas terserah sekarang. Dan satu perkara lagi saudara, besok kabarnya Tun Naim akan dihadapkan ke mahkamah. Nampak gayanya saya difahamkan bahawa hari ini dan sejak seminggu lepas sudah tersebar banyak meluas iaitu surat terbuka mantan ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO
Datuk Marina Yusof yang juga merupakan seorang peguam. Beliau ada menyiarkan kenyataan. Saudara boleh refer dalam banyak dalam Google boleh cari surat Marina Yusof. Aduh, bila baca saudara berhubung tentang katanya lah tentang penyelewengan Fleet Group. Fleet Group ni saudara, untuk pengetahuan anda, adalah sebuah syarikat penerbitan surat khabar Inggeris, itu New York Times, yang dibeli oleh Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Melalui Fleet Group inilah Yang Mulia Tengku Razali Hamzah membina empire kekayaan untuk UMNO. Bermodalkan wang daripada Tengku Razali Hamzah. Bukan UMNO bagi duit, tidak. Tengku Razali menggunakan wangnya, membangunkan Fleet Group dan semata-mata untuk UMNO. Tetapi akhirnya di bawah payung Fleet Group itu berbilion-bilion wang yang mampu dijana, adanya bank. Selalu saya katakan bagaimana Yang Mulia Tengku Razali Hamzah membeli sebuah bank, itu Banciang Bank, dan akhirnya bank itu diserahkan pada UMNO tanpa diminta UMNO membayar 10 sen pun. Kemudian jadilah Bank of Commerce. Surat itu Time for Change, itu masa itu tahun 19 apabila Tengku Razali menubuhkan semangat 46. Jadi surat itu disiarkan dan saya nampak, aduhai, sekarang ni nampak gayanya, kata Mak Sepana, kebenaran terus keluar satu persatu. Itu memang jelas saya. Jadi sebab itu perhimpunan nak selamatkan Melayu ke, sebenarnya saya melihat, saya bersetuju dengan pandangan Jakar Lenglong. Itu bukan nak selamatkan Melayu, nak selamatkan orang-orang tertentu. Pandangan Datuk Ibu dahsyat betul, dia kata. Memang saya harap saudara untuk kita berlaku adil. Saya selalu bersikap, mesti kita bersikap berlaku adil. Saya tak nak menuduh saudara. Semua itu ada. Kalau anda baca tulisan daripada Marina Yusof, Datuk Marina Yusof, saya melihat, saya geleng kepala. Banyaknya wang. Wang itu milik UMNO, saudara. Yang disakau oleh pihak-pihak tertentu. Berbilion nilainya. Dalam Straits Times, dalam TV3, Fleet Group, kemudian ada bank lagi. Dan yang lebih mengecewakan kita, orang macam Tengku Razali yang mengasaskan ini kekayaan untuk dibina daripada UMNO itu, dan dia disingkirkan daripada UMNO. Tak boleh masuk UMNO. Hanya dosanya kerana dia mencabar jawatan Presiden UMNO 1987. Sebab itu, Tengku Razali akhirnya bersetuju untuk memimpin Parti Semangat 46. Itu gambaran saudara boleh baca. Dan saya melihat sekarang ni segala-galanya mula tersingkap. Hang jebat hang tuah. Tak, ini saya minta saudara Google pertama sekali surat daripada Dr. Mahathir daripada Tengku Abdul Rahman. Saudara baca benda itu, barulah saudara dapat melihat gambarannya bagaimana politik halusnya, liciknya percaturan Dr. Mahathir untuk menggapai kuasa dan meminta supaya Tengku Abdul Rahman berundur diri. Tengku Abdul Rahman waktu itu yang membuat keputusan memecat beliau bukan Tengku Abdul Rahman tapi Tun Dr. Ismail. Kerana kesan surat itu yang disebarkan secara terbuka, asalnya surat peribadi tapi disebarkan. Maka UMNO terpaksa mengadakan mesyuarat Majlis Tinggi waktu itu. Dan dipengusikan tak silap saya oleh Tun Razak. Itu gambarannya. Kemudian bila berlaku pertandingan 1987 antara Tengku Razali dengan Dr. Mahathir, Tengku Razali tidak dibenarkan untuk menyertai UMNO. Sedangkan beliau memunggah begitu banyak kekayaan untuk UMNO. Ada bank bagi pada UMNO, tanah bangunan UMNO itu. Sekarang ini tanah itu milik dia, bagi pada UMNO. Tapi jasanya langsung tidak dikenang. Kerana Tengku Razali bertanding jawatan Presiden menentang Tengku Datuk Mahathir. Itu saja. Tapi kalau orang lain, bagai nak rak. Hari ini, saudara lihat bagaimana dia menuduh PMX itu tak kena, ini tak kena, semua orang tak kena. Dan dalam surat daripada Tengku, saya gelak. Kerana dia kata Tengku tak boleh memikirkan Tengku aja betul. Kerana ramai orang sudah mengatakan betul itu tak betul. So sekarang ni siapa yang tak betul? Itu keadaannya saudara. Dan lebih-lebih lagi saya haraplah elok saudara kalau ada kesempatan sementara menanti perbicaraan. Menanti perbicaraan
berhubung tentang apa ini, katanya besok itu Tun Naim akan dibawa ke mahkamah, jadi elok baca tulisan daripada Datuk Marina Yusof yang saya yakin banyak benda-benda yang tersembunyi yang boleh kita ketahui. Datuk Ibu, duit UMNO kena sapu. Saya berbual dengan Presiden UMNO. Waktu Datuk Sri Zahid, Datuk Sri Najib memimpin UMNO waktu itu, wang UMNO semakin nipis dah waktu Zahid Hamidi menjadi Presiden UMNO, kantung UMNO habis kena sapu. Orang kata bahasa orang Perak dia, licin licau. Siapa yang mengambilnya, itu terbiarlah ke mahkamah, kita tak boleh nak menuduh. Tetapi, jangan lupa, apabila sahaja Tengku Razali tidak dibenarkan masuk UMNO, kerana waktu itu Dr. Mahathir menubuhkan UMNO baru. Setelah UMNO itu diharamkan oleh mahkamah. Banyak cerita-cerita ni boleh kita dapat. Sebab itu saya akan berusaha ya untuk membuka dalam Budi Untold Story. Waktu itu, saya mahkamah memutuskan bahawa UMNO itu terpaksa diharamkan hanya kerana adanya saman oleh 11 orang ahli UMNO yang tidak berpuas hati atas keputusan kepada pertandingan jawatan Presiden UMNO waktu itu. Kerana tak puas hati, mereka bawa ke mahkamah. Sebenarnya mereka bawa ke mahkamah minta keadilan. Tapi rupanya itulah diambil kesempatan, maka UMNO diharamkan. Sampai ke peringkat saya nak cakap terus terang, parti MCA yang menjadi pengerusi Barisan Nasional. Artinya MCA jadi Perdana Menteri walaupun 1 jam. Jangan lupa, ini peristiwa. Dan apabila UMNO itu ditubuhkan UMNO baru. Setelah UMNO diharamkan, ditubuhkan UMNO baru. Bila ditubuhkan UMNO baru, saudara, saya nak bagi tahu, menurut ROS atau pendaftar pertubuhan, harta-harta UMNO tu hanya boleh digunakan ataupun kalau tidak dibekukan, hanya boleh dicairkan jika 2/3 ahli UMNO yang lama itu menyertai UMNO. Maka itulah dijadikan satu drive mengumpul seramai mungkin bekas-bekas ahli UMNO. Tetapi yang mana penyokong Tengku Razali dan Tengku Razali tidak diberi masuk. Tak dapat masuk. Dia dapatlah 2/3 ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi menyertai UMNO kembali, maka dapat. Dan waktu itulah mereka membuat keputusan bahawa wang-wang harta milik UMNO itu tidak lagi boleh diletakkan di bawah UMNO kerana diletakkan di bawah proksi. Itu gambaran saya. Maka di situlah baru mulanya wang-wang UMNO, harta-harta aset UMNO akhirnya lebur, saudara. Saat ini yang ada pada UMNO itulah bangunan UMNO. Aset-aset yang lain, wallahu a'lam bisawab. Presiden pun tak boleh nak kata apa. Sebab bila buka siasat, milik orang tu. Buka siasat, milik orang ini. Sehingga sekaranglah UMNO dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Sedangkan satu ketika dahulu, UMNO mempunyai wang tabungan yang begitu besar, saudara. Di gerung ini. Saudara lihat sendirilah. Boleh kata di seluruh negara kita ada bangunan UMNO. Bangunan UMNO itu tanah, itu milik UMNO. Asetnya. Tapi kadang-kadang kerana kecurangan pihak-pihak tertentu, kadang-kadang tanah walaupun aset di atas nama UMNO, tapi sebenarnya nama pemilik tanah itu orang lain. Jadi bila mereka tidak jadi ketua bahagian, tak boleh guna. Itu keadaannya. Sebab itu saya bersetuju dengan Nizam Izham. Dia kata, kuli ini adalah wira yang tak didendangkan. Benar, saudara. Beliau disingkirkan. Kerana hanya dosanya menentang Dr. Mahathir. Itu saja. Dr. Mahathir ni siapa cabar dia, maka musuh berterusan. Sebab itu apa yang berlaku sekarang ni pada Dr. Anwar Ibrahim. Hari ini beliau akan menantang Dr. Anwar Ibrahim berhabis-habisan. Jadi tak ada orang yang betul. Pak Lah tak betul. Tengku tak betul. Yang betul Tun Razak je. Sebab tak lama. Kemudian Pak Lah pun tak betul. Datuk Najib tak betul. Hari ini Datuk Anwar Ibrahim pun tak betul. Semua orang tak betul. Fikir-fikirlah saya nak cakap lebih pun tak mahu. Nanti orang kata saya berlebihan mengkritiknya, tapi saya bercakap betul terang demi unjuran kebangkitan bangsa kita. Saya sedih. Tapi sekarang ni sebagaimana tajuk bicara kita malam ni, segala-galanya semakin terselak. Dah harta UMNO, apa yang dalam fleet, apabila surat daripada Datuk Marina Yusof, saya rasa ini perlu dibuat. Saya berkeyakinan apa yang sedang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk
menyelesaikan kerajaan atau kisah-kisah hitam yang dialami oleh UMNO selama ini perlu diperbetulkan. Jadi kalau itu keadaannya, tak bolehlah kita terus nak marah pada Datuk Anwar Ibrahim. Sebab dia saya nampak macam mau membela UMNO supaya segala harta alih tak alih milik UMNO itu dapat dipulangkan balik pada parti. Mana pada dia jujur pada parti. Ya, saudara, betul saudara Puan Ibu, dia kerjakan Datuk Najib sampai ke penjara. Bukan begitu. Sekarang ni pun bagaimana teruknya Presiden UMNO. Dengan 87-an. Dan sampai sekarang terkial-kial Presiden. Orang mengatakan penyamun, penyangak dan sebagainya. Dia mudah aja, dia lemparkan tuduhan. Dia tak ada, dia bersih. Dia bersih sebersih-bersihnya. Itu keadaan saya tak mau menuduh. Tapi apa yang saya lihat, urutan peristiwa demi peristiwa. Macam Datuk Anwar Ibrahim. Dah bersih, dah diampunkan oleh Agung, pun masih lagi. Puak-puaknya sekarang ni menuduh dan sebagainya, masih lagi mau menjatuhkan beliau dengan macam-macam langkah lah saudara. Itu keadaan saya haraplah agar kita warga UMNO, kita orang politik, saya melihat bahawa dua tokoh ini, Datuk Anwar Ibrahim dengan Tengku Razali Hamzah, sebenarnya campur lagi dengan Datuk Najib dan juga Dr. Zahid Hamidi. Itu empat ini mangsa-mangsa yang dijerumuskan oleh Dr. Mahathir dalam pelbagai cerita-cerita yang bagi saya kadang-kadang tak masuk akal. Dia bermusuh dengan Datuk Anwar Ibrahim hanya untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib. Dia sanggup jumpa Anwar Ibrahim di penjara ataupun di mahkamah. Dengan Tengku Razali, dia sanggup jumpa Tengku Razali, berbincang dengan Tengku Razali, kononnya nak mewujudkan perbudakan Melayu, tapi sekadar semata-mata untuk menggapai kuasa. Sebab itu saya lihat satu ketika dulu dia mengundang Tengku Razali hadir dalam satu sidang media. Dan matlamatnya lain tak ada. Dia kalau boleh nak pergunakan, tapi Tengku Razali bukan kaleng-kaleng orang. Dan Tengku Razali cintanya pada parti, mengatasi segala-galanya sebab dia berkorban segala-galanya. Dia memiliki bank bagi pada UMNO. Dia mempunyai tanah bagi pada UMNO. Saudara, dia membeli syarikat. Saya ingat lagi saya bertanya dengan Tengku Razali, macam mana you ambil alih akhbar di New York Times melalui Fleet Group? Dia kata dia terpaksa bayar tunai. Orang putih dia kata. Dia kata kalau you nak bersaham, nak ambil alih NST ni kena bayar tunai. Tengku Razali datang bawa duit satu beg, serah pada orang putih tu. Saudara, itu cerita benar. Ini bukan cerita bohong. Alhamdulillah Tengku Razali masih hidup lagi. Saya dengar juga kawan-kawan dalam media sosial mengadakan pertemuan dengan Tengku Razali, tapi mereka tak bertanya soal itu. Saya cuba menanti hari dan waktunya, kalau ada kesempatan memang saya nak berjumpa dengan Tengku Razali untuk mengadakan temu bual, kisah-kisah di Anto Story. Saudara Nur Aziah Azizan, Allah lanjutkan usia Tun untuk melihat kerosakan yang sendiri dia buat. Itu doa daripada Ustaz Fadlino, saudara. Syani Syah, Waalaikumsalam. Saudara, Mak Syah, masih ramai mangsa-mangsa atuk yang masih hidup. Ramai. Ramai lagi, saudara. Betul, saudara Pak Chu. Zahid pun kena ops lalang. Datuk Seri Zahid Hamidi bukan kerana kena ops lalang. Ops lalang dia tak kena. Ops lalang yang kena Datuk Ibrahim Ali, Datuk Seri Tajuddin Rahman, Fahmi Ibrahim, 3 orang. Yang Datuk Seri Zahid kena apabila peristiwa penyingkiran Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada jawatan Timbalan Presiden sebagai ahli UMNO. Ramai waktu itu yang kena bungkus. Saudara. Itu Pak Chu, saya kena perbetulkan. Saudara Azimini Nordin, dia kata jangan kutuk tu, nanti umurnya makin panjang. Saya bukan nak kutuk, saudara. Matlamat saya untuk menyatakan dalam keadaan sekarang ni segala-galanya kian terselak. Dan yang paling saya haraplah, kalau boleh saudara Google lah tentang surat Datuk Marina Yusof. Surat itu disiapkan dan disediakan oleh Datuk Marina Yusof, dialamatkan kepada Dr. Mahathir sewaktu beliau menjadi Presiden UMNO. Sebagaimana Dr. Mahathir membuat surat panjang dihantar kepada Tengku Abdul Rahman, begitu jugalah apabila Marina Yusof menghantar surat kepada Dr. Mahathir. Berbezanya, Dr. Mahathir hantar surat pada Tengku Abdul Rahman suruh dia berundur. Marina Yusof, Datuk Marina Yusof ni dia hantar surat pada Presiden
minta supaya Dr. Mahathir menyiasat tentang wang, harta milik UMNO yang sudah pun mula disakau. Itu dua perbezaan saya. Dan Maina Yusof dia kata kalau boleh minta sebagai Presiden adakan Suruhanjaya pensiasatan berhubung bagaimana tentang fleet group, bagaimana bank-bank yang dimiliki oleh UMNO, saham-saham. Tapi dipandang sepi. Hari ini bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, saya nampak keadaan segala-galanya mungkin terselak. Syukri Syafiee kalau Mahathir kalau dihukum penjara 1 tahun pun tak akan cuci dosanya kepada rakyat kita. Saya tak mau menuduh saudara. Baik, saya kita tunggulah nanti. Terima kasih Ustaz Zaidi atas sekuntum mawar merah untuk saya. Sofia Jusuh, Waalaikumsalam. Jadi malam ini kita berbicara secara betul serang. Segala-galanya sudah semakin terselak. Kisah Pelik Group, saudara Muhammad Yasir Sulaiman tarik balik tata negara. Saya begini saudara, bagi saya itu soal lain. Yang penting sekarang ini segala-galanya sudah semakin tersingkap, terselak, kisah-kisah bagaimana tentang berlaku pada UMNO yang dikhianati. Sehingga sampai sekarang ni penat Datuk Seri Presiden UMNO untuk membetulkan keadaan. Dan agenda ataupun saya merasakan sebab itu banyak orang salah anggapan. Saya nak memperbetulkan saudara bahawa ramai mereka merasakan bahawa saat hari ini kepimpinan negara akan mengikut acuan kepimpinan Dr. Mahathir. Ini yang menjadi silapnya kita. 22 tahun Dr. Mahathir merintah, acuan pemerintahnya tak sama. Apa yang dilakukan oleh Anwar Ibrahim sekarang ni tak agak berbeza, jauh berbeza. Pertama sekali, dia tak akan campur urusan mahkamah. Yang kedua, dia mengamalkan separation of power. Yang selalu saya katakan bahawa adanya deklarasi pematang pauh untuk pemisah kuasa. Eksekutif, legislatif, judiciary. Zaman Dr. Mahathir, semua itu berceramuk, saudara. Dan hari ini, contoh bagi orang berniaga. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia kata siapa saya ada merit. Kalau you rasa you berkemampuan untuk melaksanakan satu projek itu, jalankanlah. Masuk tender terbuka. Tak mau lagi runding-runding. Tak mau surat-surat rekomendasi. Tak ada. Sekarang ni, ini yang membuatkan setengah orang merasakan kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal. Kerana tidak mengikut acuan pentadbiran dulu. Pentadbiran hari ini, saya bukan nak membela beliau, tapi yang saya dapatan saya bahawa tidak akan ada lagi kepimpinan ataupun pentadbiran yang membolehkan berlakunya ketirisan. Dan yang kedua, dia akan melakukan siasatan. Dia memberi free hand. Dia tidak mengarahkan, tapi dia memberi kuasa sepenuhnya. Dia merestui apa saja tindakan Suruhanjaya Pencegah Rasuah demi untuk membentras kegiatan rasuah. Tak ambil kisah sama ada itu sisa politik yang terbaru saya. Kita lihat bagaimana terbongkar sisa politik seorang menteri yang mempunyai kenderaan Mak Datuk. Terkejut saya. Ada kereta Rolls Royce, ada kereta Mercedes, ada kereta Porsche, ada kereta Harrier, ada kereta Cayenne. Wow, sisa politik. Kononnya sebagai usahawan lah, ahli perniagaan. Boleh, yang sekarang ni semua kereta itu setelah pun disita oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk siasatan. Itu baru satu, saudara. Dan saya dipahamkan, berderit-derit lagi. Datuk Seri Anwar Ibrahim dia tak campur, dia merestui usaha Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk melakukan tindakan menyiasat. Kerana jangan lupa, saudara, Akta Pencegah Rasuah ini dipinda oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu beliau menjadi pemangku Perdana Menteri yang membuatkan perbalahan besar antara dia dengan Dr. Mahathir dan kumpulan Tun Dr. Zainuddin. Kerana dulu kalau 15 tahun, lepas 15 tahun tak boleh nak dicungkir balik. Tapi akta yang dipinda oleh Anwar Ibrahim yang bermaksud 10 tahun ke, 20 tahun ke, 30 tahun ke, kalau ada kegiatan rasuah, maka ia boleh disiasat. Dan mereka yang bersalah boleh dibawa ke muka pengadilan. Saya melihat perkara ini, apa yang ditulis oleh Datuk Marina Yusof dalam suratnya kepada Dr. Mahathir yang tersias membolehkan Suruhanjaya Pencegah Rasuah untuk menyiasat bagaimana harta-harta UMNO yang disakau, yang disonglap oleh mereka. It is good. High time. Sebab dulu tak dapat dilakukan. Siapa yang nak berani buat? Maklum sajalah, kadang-kadang pada pihak-pihak tertentu dilindungi.
Tapi sekarang saya nampak era Datuk Seri Anwar Ibrahim segala-galanya kian tersingkap. Besok kita akan dengar pula bagaimana Tun Daim katanya akan dibawa ke mahkamah. Minggu lalu isteri dia dan anak Dr. Mahathir dah 2 orang kena siasat. Saya difahamkan ada ramai lagi mantan-mantan menteri yang bakal disiasat. Bagi saya kalau kamu tak salah apa risau? Kenapa nak takut sangat? Sebab itu sekarang ini usaha sedang dilakukan untuk melakukan diskredit ataupun berusaha untuk menjatuhkan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan kepelbagaian tuduhan. Semata-mata kerana mereka merasakan seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim ini memaksa SPRM menyiasat. Sebenarnya tidak. Tapi kalau mereka mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim menggunakan kuasanya macam kepimpinan terdahulu, arah SPRM, jangan siasat. Itu mungkinlah. Itu tidak akan dilakukan oleh beliau. Mungkin sebab itu mereka marah, maka mereka mahu menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Secara bukan senang secara seorang yang dituduh, sebab warga kita Malaysia ni seseorang yang bila dituduh saja persepsi rakyat dia dah bersalah. Itu yang dialami oleh kebanyakan pemimpin kita. Bagaimanapun semua orang harus berlapang dada lah, kita tunggu. Tunggu besok, bahawa besok saya kabarnya ada lagi 2-3 perkara yang akan tersingkap, kita akan mengulas lagi. Sementara itu saudara, tenangkan fikiran, buka telinga dan carilah apa yang saya katakan tadi. Pertama sekali, buka Google surat Dr. Mahathir kepada Tengku Abdul Rahman. Barulah kita dapat tahu cerita sebenar. Dan dalam Google juga tulisan Tengku Abdul Rahman yang mengecam tindakan Dr. Mahathir juga ada dalam Google. Kemudian buka lagi surat Marina Yusof kepada Dr. Mahathir juga ada dalam Google. Sekarang ni segala-galanya di hujung jari, dunia tanpa sempadan. Terima kasih kalau buka aib orang, sebelum mati Allah buka aib kita. Politik fitnah yang diguna, perang sarap yang melampau. Itu keadaan saudara. Saya bukan nak memfitnah, saya kata boleh buka. Lihatlah, inilah keadaannya, suasana politik negara. Kita jumpa lagi besok saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.